rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Ini kita sambung lagi bacaan bersama kita surah An-Nahli. Surah An-Nahli ini insya-Allah masuk 55 sampai 64. Masuk perihal beberapa peringatan lagi daripada Allah SWT kepada kita agar jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah. Semalam ditutup dengan 2 ayat. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya daripada Allah, ayat 53. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana daripadamu, kita susah apa semua, biasa kita pun merayulah pada Allah. Ya Allah sakit, Ya Allah miskin, Ya Allah anakku begini, Ya Allah suami aku, Ya Allah isteri aku begini-gini, Ya Allah ayah aku, pak mentua aku, macam-macam lah. Ya Allah buah aku ni banyak songel lah begini, macam-macam. Semua benda kita ngadu dengan Allah. Ya Allah aku ni tak kaya-kaya, banyak dah mega online ni, tak kaya-kaya lagi. Macam-macam ngadu. Tapi bila Allah bagi kesenangan, na'udzubillah, ada sebahagiannya. Ayat 54, kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana daripadamu. Ini bukan pertama kali kita dengar, banyak kali dah Allah bagi peringatan. Sebahagian daripadamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain, masih lagi mensyirikkan Allah, tak pandai lagi nak mengesakan Allah. Masih lagi mensyirikkan Allah. Hari ini kita sambung dengan Allah mengatakan, biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ditangguhkan, kita bincang semalam, ditangguhkan azab di dunia. Ditangguhkan azab di dunia. Walaupun kita rasa, oh nikmat, seronok. Pada surah yang ayat-ayat sebelum ni kita dah jumpa perbincangan makhluk yang diseksa di akhirat nanti. Dengan siapa? Dengan iblis dan syaitan-syaitan kan. Kat dunia tu kan kami ikut kau bagi aku kesenangan, kau bagi aku kebahagiaan, aku kaya, aku berkuasa, apa semua kan. Aku ikut je apa kau cakap. Sekarang ni tolonglah lepas. Iblis dan syaitan kata, sorry brother, kami kerja kami dulu menyeru brother je. Tapi kau lah yang gagal dalam menegakkan syariat Allah. Kau lah yang nak ikut seruan. Kami kerja seru je. Bukan kami berlepas diri. Masing-masing bakal dihumban ke dalam dasar api neraka. Na'udzubillah. Hari ini sambung. Hari ini kita bincang sikit-sikit bagaimana sebelum datangnya Islam, apa dia martabat wanita. Kita dah bincang semalam, martabat wanita sebelum datang Islam ialah apa? Kita ingat semalam? Apa dia martabat wanita sebelum datangnya Islam pada zaman jahiliah? Tak ada dalam Quran tu, tak payah tengok. Apa dia? Car'am je lah. Siapa nak try? Yang pakai tie tu. Okey, jantan seorang barang dagangan. Barang dagangan, betul cakap Nurul, barang dagangan. Jadi bila barang dagangan tu mulia ke hina? Hina. Nanti saya bagi contoh, beberapa contoh bagaimana diperlakukan wanita-wanita pada zaman jahiliah. Hina sangat wanita ni ya. Hina, bukan macam awak semua lawa-lawa sekarang ni ya. Bila barang dagangan tu tak ada apalah. Tak ada apa. Bahkan kita akan baca beberapa ayat. Disahkan oleh Allah SWT apa kelakuan kafir musyrik masa zaman jahiliah ya. Wallahu a'lam. Silakan adik baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ustaz sebelah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا تستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Terjemahan. Biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak perempuan. Maha suci Dia, sedangkan mereka menetapkan sendiri apa yang mereka sukai, anak lelaki.
Mereka mengatakan bahawa Allah mempunyai anak perempuan iaitu para malaikat kerana mereka sangat benci kepada anak perempuan sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya. Dan apabila seseorang daripada mereka dikabarkan dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan amat marah. Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menanamnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan jika Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi daripada makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sehingga waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila tiba ajalnya, mereka tidak dapat meminta penangguhannya atau mempercepatkannya walaupun sesaat. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan pembohongan bahawa sesungguhnya segala yang baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi syaitan menjadikan indah perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tafsir Jalalain. Wa iza busyira ahaduhum bil untha. Dan apabila seorang daripada mereka mempunyai anak perempuan yang baru dilahirkan, zalla, maka berubahlah wajhuhu muswadda. Riak mukanya menjadi hitam yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan. Wa huwa kazim. Dia sangat marah, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang keburukan-keburukan perilaku orang-orang musyrik, iaitu mereka terbiasa menyembah Allah beserta yang lainnya, iaitu patung-patung, berhala-berhala dan membuat tandingan-tandingan di samping Allah. Mereka mempersembahkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka untuk patung-patung atau berhala-berhala itu. Mereka berkata, dan mereka menyediakan sebahagian hasil tanaman dan haiwan bahagian untuk Allah sambil berkata mengikut persangkaan mereka. Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bahagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah dan bahagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Surah Al-An'am ayat 136, iaitu mereka membuat bahagian persembahan di samping kepada Allah juga bagi ilah-ilah Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan mereka juga lebih mengutamakan berhala-berhala itu. Maka Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, sungguh kami benar-benar akan minta kebertanggungjawaban mereka tentang yang diada-adakan oleh mereka.
kami pasti akan menghadapkan mereka dan akan membalasnya dengan setimpal di neraka jahanam, iaitu firman-Nya, demi Allah kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Surah An-Nahl ayat 56. Selanjutnya firman Allah SWT sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak lelaki. Surah An-Nahl ayat 57. Iaitu mereka itu lebih memilih anak lelaki daripada anak perempuan kerana mereka memandang anak perempuan lebih rendah sehingga mereka menghubungkan kepada Allah. Maha tinggi Allah daripada ucapan mereka dengan setinggi-tingginya. Firman-Nya Subhanahu wa taala, padahal apabila seseorang daripada mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam. Ayat 58, iaitu murung kerana bersedih dan dia sangat marah. Ayat 58, terdiam kerana sangat marah yang bercampur sedih. Dia bersembunyi daripada orang banyak. Ayat 59. Tidak suka jika orang-orang mengetahuinya disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ayat 59. Iaitu jika dia mempertahankannya hidup, maka dia harus bersedia menanggung kehinaan tanpa diurus dan tanpa diwarisi kerana mereka lebih mengutamakan anak lelaki, atau memilih menyakitinya, iaitu menguburkan hidup-hidup. Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Surah Al-Nahl ayat 59. Iaitu seburuk-buruk pilihan dan tindakan dan seburuk-buruk apa yang mereka hubungkan kepadanya. Baik, Alhamdulillah. Kita berhenti sekejap situ. Pada surat ni, kata kunci ni seperti yang dah ditafsirkan oleh Ibn Katsir berkenaan dua perkara utama. Pertamanya, perihal kafir musyrik masih lagi mempersekutukan Allah dalam pelbagai perkara. Antaranya ialah sembahannya sendiri. Iaitu dia punya pengabdian dia kepada Tuhan tu, antara cara dia mengabdikan diri kepada Tuhan, dia memberi hantaran lah. Inilah dia. Dia bagi barang-barang makan dan sebagainya. Kita tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Kita tak ada nak bakar colok, tauk 5, 2 biji, apa semua tak ada. Masa hari hantu, kambing golek, babi golek, apa semua duduk depan rumah. Saya duduk geng-geng Cina, ada komuniti Cina masa Kuala Lumpur, selalu tanya, "Uncle, ni siapa makan?" "Pagi hantu makan, petang kami makan," dia kata. Tak ada. Islam tak payah macam tu. Kita dalam beribadah kepada Allah, semua benda jadi ibadah. Makan tu ibadah. Tak ada lah, okey saya nak buka puasa ni pinggan aku, ni pinggan untuk Allah. Tak ada. Ya, ibadah puasa, ibadah makan, ibadah minum, semua ibadah. Tapi zaman dulu ataupun orang yang tersesat, dia mengkhususkan ini makanan untuk Tuhan-Tuhan dia. Jadi kafir musyrik dia banyaklah Tuhan. Dia banyak ilah. Salah satu Tuhannya ialah Allah. Kita dah bincang. Sebab itulah ada sedikit perbincangan, ya. Dia ada dia punya tauhid uluhiyah tu dah ada, ya. Sebab dia masih lagi mengesakan Allah. Dia tidak mengesakan Allah tapi mengiyakan ada Tuhan, iaitu Tuhan yang nombor satu ialah Allah, tapi dia banyak Tuhan lain. Jadi Allah kecam. Kalau kecam nanti akhirat seperti dalam ayat ni, kami pasti akan menghadapkan mereka dan akan membalasnya dengan setimpal di neraka jahanam. Allah maklumkan, sungguh kami benar-benar akan meminta bertanggungjawab kepada mereka tentang yang diada-adakan. Jadi akhirat nanti ada lagi, Allah akan kata, pergi cari mana dia Tuhan yang kau sekutukan aku ketika di dunia. Tuhan, mana lagi Tuhan? Jadi kita ni tak bimbang sangat nak mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain ni. Kita bimbang bahagian riak, takabur. Kita bimbang bahagian tu. Kita beramal ibadah bukan kerana Allah, nak bangga dengan orang.
Nak biar orang tahu hebatnya Muhammad Asri tu. Hebatnya Izan, hebatnya Ammar. Alhamdulillah bukan kita lah ya. Ini Asri, Izan, Ammar kat Zimbabwe. Kita bimbang. Jadi zaman sekarang ni kita tak bimbang dah ni. Kita mempersekutukan Allah dengan menyembah jebah bahala, melainkan tertipu dengan macam kita bincang lah, cincin, tangkal dan sebagainya, tok pongo. Tapi bab menyembah bahala tak ada lah tu. Cuma kita bimbang bab kita mempersekutukan Allah dengan hati riak. Itu bab pertama. Kemudian bab kedua berkenaan dengan perihal kafir musyrik orang pada zaman jahiliah, dia tak nak anak perempuan. Nurul dah cakap anak perempuan tu barang dagangan semata-mata. Jadi macam-macam lagi lah perihal kelakuan zaman jahiliah kafir musyrik kepada wanita ni yang semua diperbetulkan oleh Islam. Siapa nak kongsi? Kalau siapa nak kongsi boleh kongsi ya. Bagi contoh satu seorang. Saya contohnya pertamanya pada zaman sebelum Islam wanita tak ada hak apa-apa sekalipun. Bila tak ada hak, tak ada apalah. Hak harta tak ada, hak pewarisan tak ada. Isteri bila kematian suami, waris dia, pak saudara dia ke, abang dia ke, apa ke, mewarisi pula isteri orang tu. Boleh sampai macam tu. Kemudian anak yatim perempuan diwarisi oleh dia punya tok dia ke, pak saudara dia ke. Kemudian atas waris dia lah nak decide macam mana nak menguruskan anak yatim ni. Kita dah baca dulu. Jangan kau zalim pada anak yatim, yang cantik saja kau nak ambil, bela, nak jadikan isteri sebab kau nak harta, yang tak cantik nanti kau zalim dia. Dia tak macam tu. Macam-macam lah bab kematian suaminya dizalimi. Bab haid pun ada kelakuan di mana perempuan haid kena keluar rumah. Jadi kita bila baca ni, kita kena tengok zaman sekarang ni berlaku tak berlaku pada masyarakat kita benda-benda macam ni. Ada tak pada zaman sekarang ni dalam masyarakat perempuan yang datang haid kena keluar rumah? Ada tak? India. Dekat India ada lagi beberapa kaum yang masih hedonis kan. Bukan kaum yang sembah-sembah pokok ni kan. Dia kena keluar, dia duduk kat pondok lain. Ataupun lelaki keluar dari rumah duduk kat pondok bujang. Macam tu. Sebab apa? Perempuan dia tak bersih. Kita perempuan haid hanya tak boleh masuk masjid aja. Itu pun ada perbincangan lagi ya, mutakhir ini. Itu je. Tapi tidak dipisahkan daripada keluarga, tidak dikira najis. Masih lagi berlaku. Ada tak ada masyarakat yang memang tak nak anak perempuan lagi? Anak perempuan ni masalah lah. Memang tak nak. Kalau boleh digugurkan. Bunuh senyap-senyap. Ada tak berlaku sekarang? Masih lagi berlaku. Kalau zaman-zaman dulu, negara macam China, dia ada polisi satu keluarga satu anak. So preference dia ialah kepada anak lelaki. Kalau boleh dia nak buat rancang, dia nak scan apa semua, dia nakkan anak lelaki. Tapi zaman sekarang dah kurang. Tetapi yang lagi berat ialah budaya di belah-belah benua India, Bangladesh, Pakistan, walaupun Muslim. Sebab apa? Mahar bagi orang India, siapa kena bayar kalau nak kahwin? Nak kahwin siapa kena bayar? Perempuan. Perempuan. Dan mahal dia mahal. Jadi bila anak perempuan ramai, pening kepala. Nak pula keluarga miskin. Sampai diturunkan undang-undang. Ini zaman sekarang. Undang-undang tak boleh bunuh anak dalam kandungan. Di beberapa negara benua sana. Beberapa state kat India, Bangladesh saya tak pasti. Sebab apa? Sebab macam tu. Dalam keluarga miskin, anak perempuan ramai. Jadi tongkok hitam bagi mereka ni, tak mampu macam mana nak kahwinkan anak, tak mampu sebab yang tukang minta joli ni lelaki pula malas goyang kaki ya. Perempuan tukang kerja. Gitulah bila budaya dah tertekan ni, dia berbalik kepada zaman jahiliah. Perempuan jadi hamba, perempuanlah masak, perempuanlah ke kebun, perempuanlah ke pendang, perempuanlah lelaki dia duduk minum todi. Macam tu walaupun pada kasta-kasta rendah. Kalau suka membaca sosiologi lah, kasta-kasta rendah di India bukan Islam. Kasta rendah ni antara kerja ni kutip tahi dekat rumah-rumah orang tu. Siapa tukang kutip tahi? Perempuan. Laki tak tahu buat benda minum todi. Dia macam tu lah. Bila tidak digandingkan hidup kita ni dengan syariat Islam, begitulah. Perempuan akan menjadi bahan dagangan. Balik kepada zaman jahiliah. Dibogilkan dan dipampangkan di billboard. Gitu sampai macam tu, tak ada maruah.
tak ada maruah. Islam tutup perempuan cantik ni, jaga. Sebaik-baik hiasan dunia ialah wanita yang solehah. Tapi seburuk-buruk fitnah bagi lelaki ialah wanita. Awak pilih, awak nak jadi wanita soleh, hiasan terbaik di dunia, wanita terbaik, ataupun awak nak pilih sebagai bahan fitnah yang terbesar bagi lelaki-lelaki awak. Awak kena pilih. Jadi perempuan jaga. Ya, mudahkan kehidupan awak dalam keluarga. Jadi perempuan yang jujur lah macam tu lah ya. Banyak sangat lagi lah kalau saya nak cerita berkenaan dengan tindasan-tindasan kepada wanita zaman dulu. Datangnya Islam, wanita boleh minta cerai. Sebelum Islam tak boleh. Wanita boleh cerai macam tu je. Boleh diziharkan. Kau ni teruklah, punggung kau ni macam punggung mak aku macam tu. Dia kata, kepada isteri dia. Dia cerai macam tu. Itu petanda dia nak cerai tu. Cerai, habis. Tergantung. Ataupun lelaki boleh kahwin berapa ramai pun boleh. 10, ada perihal sahabat 10. Tak ada hak isteri-isteri ni, anak-anak semua tak ada hak pewarisan semua, nafkah tak ada bincang, apa semua. Bahan dagangan, kata Nurul, nafsu seks semata-mata. Ya, hate tak hate ke kalau dia nak bersama isteri boleh, macam-macam tindak wanita ni. Ya, jadi Islam mengangkat martabat wanita. Macam tu. Kita tengok biasa kalau saya suka tengok perbincangan antara orientalis dengan ulama-ulama Islam ni, perbandingan agama lah, perbandingan agama. Ya. Antara biasa dia tanya gitulah, perempuan dalam Islam ni ditindas. Kita kena bezakan budaya dan Islam tu sendiri. Budaya Arab tu tak semestinya budaya Islam. Tengok tu budaya India tu, mahar siapa bayar? Perempuan bayar. Dalam Islam siapa bayar mahar? Siapa bayar mahar dalam Islam sepatutnya ikut syariat? Laki kan? Laki. Dan mahar tu berbeza. Apa sistem saya tiba-tiba. Ada sunnah Melayu pula, berbezakan antara mahar dengan hantaran tu. Itu sunnah Melayu. Tak payah ikutlah sunnah Melayu tu. Mas kahwin RM25.5, 100, hantaran RM10,000. Berbeza-beza. Ada pula hantaran separuh dapat kaya, separuh buat kenduri, macam-macam. Sebenarnya mahar satu je, hanya untuk isteri. Habis, selesai. Cerita buat kenduri apa semua cerita lain. Macam-macam. Jadi kita ni harap-harap ni yang bakal-bakal ni anak dara teruna ramai ni besok mudahlah kahwin. Jangan disusahkan. Wallahu a'lam. Jadi satu, diulang balik cerita mempersekutukan Allah dan ancaman kepada mereka yang mempersekutukan Allah. Kedua, perihal bagaimana wanita pada zaman dulu tak ada status langsung dalam masyarakat, tetapi datangnya Islam mengubah wanita tu daripada bahan dagangan, kata Nurul tu, kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada status yang sangat tinggi. Saya mungkin nak kongsi dua hadis ya, dua hadis pendek. Sebab yang lain tu hanya Riyadhus Shalihin dengan hadis Nabawi itu hadis yang sama, ada sedikit beza. Saya boleh baca terus je lah. Satu hadis ni riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini berkenaan dengan martabat wanita, martabat perempuan. Sebab saya ni ramai perempuan sekarang ni tempat saya. Pertamanya, siapa yang diberati menanggung sesuatu urusan menjaga dan memelihara anak-anak perempuan. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Lalu ia menjaga dan memeliharanya dengan baik. Nescaya mereka menjadi pelindung baginya daripada api neraka. Siapa ada anak perempuan, dia jaga baik-baik, terbaik. Dia bagi ilmu akidah, dia ajar syariat, ya, dia ajar akhlak, adab apa semua tu. Dia membesar. Jadi apa, wallahu a'lam, nescaya mereka, anak-anak ini akan menjadi pelindung bagi ibu bapa ni daripada azab api neraka. Dan yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, maksud dia, sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar dengan karenah kesusahan dan kesenangan mereka, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya untuk mereka. Macam tadilah, gabungkan dengan hadis pertama, dah jaga, dah bagi ilmu, dah apa semua kan. Sahabat bertanya, kalau 2 orang, Rasulullah kata ya, ataupun seorang Rasulullah menjawab juga untuk seorang.
Jadi Islam datang memuliakan wanita ya, sesuai keadaannya macam itulah ya. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi dengan Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi dan hadis kursi. Riyadhus Shalihin. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan 3 perkara dan melarang 3 perkara. Allah mengharamkan derhaka terhadap orang tua, menguburkan anak perempuan hidup-hidup dan tidak mahu memberi. Dan Allah melarang daripada 3 perkara. Mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan mensia-siakan harta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dasar hadis ini iaitu sabda Nabi SAW menguburkan anak perempuan hidup-hidup, menunjukkan kebiasaan bodoh kaum jahiliah yang apabila ada seorang daripada mereka memiliki anak perempuan yang baru dilahirkan, maka dia menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup. Perilaku mereka dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, padahal apabila seseorang daripada mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Hadis Nabawi. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan atas kamu untuk berlaku derhaka kepada kedua-dua ibu bapa, juga bersikap suka meminta-minta tetapi tidak suka memberi, dan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan dia membenci daripada kamu 3 perkara, iaitu mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu, dan mengeluarkan harta benda secara sia-sia. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Baik. Antara dua hadis ni sama. Cuma hadis kedua tu, last tu dah mengeluarkan harta benda secara sia-sia. Itu je. Jadi agak jelas. Fokus penerbit ialah menceritakan berkenaan dengan membunuh anak hidup-hidup tu lah. Tapi dalam bab-bab lain tu pun kita kena ambil iktibar. Mungkin nak jelas sikit bab yang lain tu jelas. Cuma bab Allahumma salli ala Muhammad melarang daripada 3 perkara tu, mengata sesuatu yang tak jelas sumbernya, memang betul kita kena tabayun dulu. Ini penting untuk zaman sekarang ni. Tabayun dulu, faham betul tak betul berita, baru kita kongsi. Macam iklan radio lah. Tapi Rasulullah SAW dah bagi tahu. Dikira fasik satu orang itu apabila dia sentiasa menyampaikan apa yang dikhabarkan kepada dia. Lebih kurang macam itu. Cerita ayat daripada satu hadis. Dah dikira fasik. Orang cerita, saya sampai. Orang cerita, saya sampai. Orang cerita, saya khabar. Engkau dengar tak? Macam aku dengar. Tak boleh. Dah dikira fasik. Walaupun betul. Hati-hati. Itu kemudian, bab ni mungkin kena cakap sikit. Banyak bertanya. Banyak bertanya ni pada tempat dia. Maksudnya kita dah duduk dalam kuliah, duduk dalam kuliah, bukan duduk kuliah tu suruh diam. Bukan, jangan salah, ada tok guru ambil ni kata anak murid jangan tanya. Dengar buat je. Tak boleh. Boleh bertanya untuk mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kita dah tahu bab tu, cuba kita bertanya tu supaya kawan-kawan kita boleh dapat perkongsian ilmu daripada pertanyaan kita. Boleh, tapi jangan tanya benda sia-sia. Bila nak kiamat? Ya Rasulullah, bila kiamat? Sia-sialah. Rasulullah tanya, apa persediaan kamu untuk kiamat? Macam tu jadi kita tanya hanya untuk benda-benda yang bermanfaat. Yang lain itu agak jelas. Silakan hadis kursi. Hadis kursi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada seorang daripada kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang manusia. Kemudian dia pergi untuk bertanya tentang peluang taubat. Dia pun menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya, apakah ada pintu taubat bagiku? Pendeta itu menjawab, tidak ada.
Lalu orang itu membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, lalu ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, pergilah ke sebuah desa. Kemudian orang itu menuju ke desa berkenaan. Ketika hampir menemui ajalnya, dia bangkit sambil memegang dadanya. Namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu, malaikat rahmat dan malaikat azab seksa berselisih. Lalu Allah mewahyukan kepada bumi yang dituju desa untuk mencari taubat agar mendekat, dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan tempat dia melakukan kejahatan agar menjauh. Lalu berfirman kepada kedua-dua malaikat itu, ukurlah jarak kedua-duanya. Ternyata orang itu lebih hampir ke desa yang dituju, maka dia diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, wallahualam, kita dah banyak kali dah dengar hadis ni. Kata kunci ni lah, tidak ada istilah dah lambat untuk bertaubat. Aku dah tua ni, teguh je lah, joli lah, dandut lah sampai mati. Tak ada. Sampai bila-bila pun boleh taubat. Kita pun dah jumpa hadis di mana ada orang dilorongkan di dunia ni, kelakuan kehidupan dia seolah-olah ahli syurga, tetapi dipesongkan diri dia pada ketika dia nak ajal, maka dia menjadi ahli neraka. Manakala ada seorang lain kehidupan dia di dunia ni seolah-olah ahli neraka, tetapi dipalingkan ke jalan yang baik pada akhir hayat dia, menjadilah dia ahli syurga. Jadi kita tak naklah jadi yang contoh ahli neraka tu kan. Hidup kat dunia macam ahli neraka, takut kat ujung besok Allah tak bagi kita taubat. Tapi tak ada istilah terlalu lewat untuk bertaubat. Tak kiralah apa dosa, boleh je taubat. Wallahualam, insyaAllah besok kita tengok Allah bagi perumpamaan lagi. Kebesaran-kebesaran Allah dan nikmat-nikmat yang Allah berikan daripada alam. Daripada air, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan besok. Dan juga berkenaan dengan pada awalnya syariat Islam, arak itu halal. Awalnya syariat, arak itu halal. Walaupun memabukkan. Arak ada 3 peringkatnya. Halal, makruh dan haram. Baik, wallahualam, besok kita jumpa insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma astur 'auratina. Allahumma astur auratina indaka bisitrika jamil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi besok insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.